apa kita buat kita bukan buat ni bukan apa bukan apa ni teori saja ya. Ingat ustaz duk sebut tu macam ni saya salah sangka. Saya ingatkan ya boleh 2 campur 2 rupanya boleh 4 campur kosong. Jadi orang boleh tengok, dia boleh tanya soalan ya sebab kita dah tunjuk dalam bentuk praktikal. Okey, ada soalan silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada apa ya di mukadimah kita? Kalau ada ya Kak Nap ada apa? Ustaz, saya nak tanya tentang Salama Al-Aqwa ni. Betul ke Al-Aqwa, dikatakan Al-Aqwa ya. Al-Aqwa? Betul ke dikatakan beliau masuk Islam kerana mendengar bicara serigala bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Cerita masyhur lah, memang ada cerita tu ya. Cuma ustaz pun tak pernah check lah sama ada dia sahih atau tidak ya. Nak kena carilah pula maklumat tentang Salamah bin Al-Aqwa ni. Buat masa ni ustaz tak boleh bagi maklumat dulu ya. Cuma cerita-cerita macam tu masyhur lah ya. Dan tidak pelik ya kerana kita tahu ya bahawasanya memang pokok-pokok ya dan juga batu ya, binatang dan sebagainya memang ya memberi salam kepada Nabi. Kalau kepada Nabi itu kebanyakannya tu ada riwayat yang boleh kita terima pakai. Tapi kalau para sahabat tu tu ya kadang-kadang perlu dinilai baliklah. Buat masa ni ustaz tawakuh dulu, tak boleh bagi jawapan. Ada lain silakan. Kalau ada. Okey tuan-tuan ya. Maknanya amalan jangan tunjuk ke orang. Tetapi kadang-kadang kita perlu tunjuk juga untuk tujuan mengajar. Terutamanya kalau kita jadi bapa. Bapa kena tunjuklah ke anak. Ya, sebab tu dipanggil kepimpinan melalui teladan kan. Kita nak tunjuk sesuatu pada anak. Kita ajar secara teori dan kita tunjuk praktikalnya. Baru anak kita nampak. Ya. Begitu juga guru-guru lah. Ya, guru-guru contoh. Ya, guru-guru di sekolah. Ya, ustazah sebagai contoh. Ya, guru kafa. Ya, guru kelas-kelas tadika sebagai contoh. Ya, dia mengimamkan solat duha contoh. Dia ajak anak-anak murid dia solat duha. Sedangkan yang jadi imam patut lelaki. Tapi sebab kelas tu ya guru dia ustazah, cikgu perempuan. Jadi macam mana? Takkan suruh budak kecil pula nak jadi imam kan? Ya. Jadi guru tu mengajar ya bagi contoh ya dia mengimamkan solat. Sebab solat duha tak boleh buat secara berjamaah. Nabi tak pernah tunjuk ya. Walaupun ya kita kata apa ni dengan family sekali-sekali tak ya. Memang kita tak tunjuk solat duha berjamaah tak ada. Jadi oleh kerana itu, ya, patutnya tak buat solat berjamaah. Tapi budak-budak ni baru nak belajar. Jadi ustazah yang imam kan. Anak-anak murid lelaki duduk di belakang. Patutnya anak murid lelaki lah duduk depan kan. Kalau budak-budak besar sikit, darjah 6 ke, tingkatan 1, tak apalah kan. Boleh jadi imam. Tapi budak-budak, ya, baru tadika contoh, ataupun baru darjah 1. Mereka tak biasa lagi mengimamkan solat. Jadi ustazah yang mengimamkan. Tapi setelah budak-budak faham, masing-masing buat sendirilah. Ya, macam tu. Antara usaha hasad yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap orang-orang Islam adalah ketika sedang berlangsung penulisan teks perjanjian damai. Ya, penulisan teks tu, ya. Jadi perjanjian damai yang dimaksudkan adalah suluh, ya. Perjanjian damai itu sulhun. Sulhun, sod lam ha, sulhun. Perjanjian ada dua, satu perjanjian taat setia dipanggil bai'atun, ya. Perjanjian taat setia bai'atun tu di antara para sahabat dengan Nabi ya itu internal, tetapi ada perjanjian ya maknanya apa kita panggil ya dia interparties ya antara dua conflicting parties Nabi ya dan juga para musyrikin contoh ya itu kita panggil suluh ya perjanjian damai. Salinlah tuan-tuan dua tu ya tuan-tuan dah salin tapi takut lupa lah ya perjanjian taat setia itu di kalangan orang Muslim, orang Islam sendiri itu intra. Yang satu lagi inter, ya. Inter tu antara dua pihak yang berkonflik, musyrikin Mekah dan Nabi. Kita panggil suluh, ya. Suluh yang paling terkenal adalah suluh Al-Hudaibiyah. Kerana dibuat dan ditandatangani di tempat ya border tanah halal tanah haram yang kita panggil Hudaibiyah. Jadi ketika nak dibuat penulisan tersebut, tiba-tiba datang 30 pemuda, ya. Ada syabab di kalangan ya pemuda Quraisy dari kaum Quraisy, mereka datang menyerang kampung ya ataupun tempat tinggal orang Islam. Namun ya kaum muslimin berjaya menangkap mereka dan Rasulullah memaafkan mereka. Ya, sebab apa? Sebab dalam perjanjian tu walaupun belum ditandatangani tetapi sudah diberitahu bahawasanya tak boleh ada peperangan, pertempuran. Ya, tak boleh. Jadi Nabi maafkan saja mereka. Ya, dan melepaskan mereka kembali. Mudah-mudahan dengan sikap begitu akan menyebabkan mereka terbuka hati ya menerima keadilan Islam ya.
Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadapi semua bentuk dan usaha hasad yang dilakukan oleh pihak musuh dengan penuh kesabaran. Ya, sebab memang kadang-kadang kita, ya, dia punya birokrasi tu, ya, birokrasi, dia punya tekanan yang dikenakan, ya, tekanan psikologi sebagai contoh. Ya, saja dia buat begitu, ya, untuk melemahkan semangat kita. Dia nak demotivate kita, ya. Itu memang kerja orang jahat lah, ya. Orang musyrik ni kerja dia memang macam tu, mengapi-ngapikan apa ni permusuhan antara sesama orang Islam, timbulkan apa ni fitnah, ya. Jadi kalau kita tak ada sabar, tak boleh tahan diri, memang kita termasuk dalam perangkap mereka. Ini semua dilakukan agar pihak yang menginginkan terjadinya perang tidak memiliki kesempatan atau hujah yang boleh mereka jadikan alasan untuk membakar semangat pertempuran. Jadi kalau Nabi respon, ya, Nabi react, ya, dengan membunuh, dengan menangkap mereka, maknanya membuat perkara-perkara yang tak sepatutnya lah, ya, sebab mereka dalam usaha, dalam proses nak buat perjanjian damai. Dan dalam perjanjian damai itu, ya, detailing dia kita tahu, ya, tak boleh bertempur, tak boleh angkat senjata sebab nama pun perjanjian damai. Ya, jadi tak boleh kita tak boleh nak buat serangan terhadap mereka walaupun kita ada pedang, ya, ada senjata. So kita kena sabarlah dulu, ya, sehingga perjanjian itu selesai ditandatangani. Okey, ya, kesepakatan damai. Kaum musyrikin mengutus Suhail bin Amr, ya, Suhail bin Amr, ya, yang merupakan seorang VIP Mekah, ya. Dia orang yang ada pengaruh, orang kaya, ya. Dan dia Dia buat musyawarah, ya, dengan Nabi untuk mencari jalan damai. Ya, dia orang baik, ya. Cuma dia belum beriman lagi, ya. Mereka menegaskan bahawa di dalam perjanjian tersebut mesti dicapai kesepakatan, mesti dua-dua pihak setuju, ya. Bahawa pada tahun ini muslimin mesti kembali semula ke Madinah. Maknanya Nabi dan para sahabat, kita tahu tuan-tuan, ni dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni, mula-mula Nabi dan para sahabat nak pergi Mekah untuk buat apa ni, tuan-tuan? Nak buat apa? Nak buat apa, Syarin? Nabi dan para sahabat Buat umrah. nak buat umrah untuk kali pertama. Ya, first time selepas 6 tahun. Ya, kali pertama balik ke Mekah untuk buat umrah. Hudaibiyah ni umrah cerita dia, tuan-tuan. Macam perang Badar kan. Perang Badar tu bukan nak perang. Nabi dan para sahabat nak intercept saja, ya. Sebab Ustaz dah sebut, ya, macam Kak Zainab pun dah tanya, ya, konsep ifqarul a'da. Ifqar maknanya kita nak memiskinkan ekonomi musuh. Jadi, ya, pihak Abu Sufyan bawa barang dagang, yang barang dagangan itu sebahagiannya adalah harta milik orang Islam di Mekah yang mereka telah rampas. Mereka jadikan sebagai cagaran, ya, untuk membolehkan Muslim keluar daripada Mekah. Nak keluar boleh, tapi harta tak boleh bawa. Harta tu pula nak dijual, ya, dijual di negeri Syam. Jadi Nabi dapat kebenaran daripada Allah untuk intercept mereka, untuk halang mereka bawa, ambil balik, rampas balik, ya. Boleh tak? Sebab itu memang harta orang Islam. Jadi kita boleh ambil lah, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi pun dan para sahabat pergi. Sampai dalam perjalanan, sampai di tempat yang Nabi dah buat calculation, rupanya musuh dah berlepas. Nabi terlambat 1 hari. Maknanya calculation Nabi tersilap. Boleh tak Nabi buat kesilapan? Jawapannya boleh. Kerana dia bukan dosa. Ya, itu kita kata, kita panggil, ya, kelemahan dalam ataupun kesilapan. Ya, kesilapan dalam merancang. Ya, sebab calculation yang Nabi buat bersama para sahabat meleset. Ya, mereka dah buat anggaran. Maknanya orang Mekah, ya, pada waktu sekian-sekian, ya, pada tempat sekian-sekian, dia sampai di satu tempat, Nabi dan para sahabat akan bertembung dengan mereka. Boleh rampas, boleh intercept. Ya, rupanya terlambat sehari calculation tu. Ya, bukanlah seminggu, 2 minggu, tak. Ya, sehari je lambat. Tapi sehari pun mereka dah terlepas. Tak boleh nak kejar dah. Ya, sebab 1 hari pun kita tahu perjalanan unta, ya, 1 hari 80 km. Dia terlepas 80 km, dah jauh dah. Ya, jadi apa Nabi buat? Nabi dan para sahabat merancang untuk intercept ketika mereka balik nanti. Ya, tapi mereka balik nanti kena tunggu dalam sebulan, dalam apa kita panggil, ya, lebih kurang 3 bulan lagi, ya, 2 hingga 3 bulan lagi. Pasal perjalanan ke Baitul Maqdis akan ambil masa hampir sebulan, berniaga sebulan di sana, bukan Baitul Maqdis, di Damaskus, balik sebulan lagi. Ya, perjalanan biasanya 2 bulan campur berniaga sebulan, 3 bulan. Tuan-tuan kena ambil benda-benda tu sebagai perkara yang kita kena faham lah. Kita kata pasal apa pula? Nanti tuan-tuan tanya kan. Pasal apa 3 bulan? Sebab memang, ya, perjalanan perniagaan ke negeri Syam akan ambil masa 3 bulan. 2 bulan perjalanan pergi dan balik.
sebulan berniaga di sana. Jadi Nabi merancang untuk intercept, ya, dalam calculation Nabi mereka akan pulang pada sekian-sekian hari. Ya, Nabi nak intercept. Sebelum Nabi dapat intercept pasukan dagang, ya, pasukan dagang dapat maklumat mereka pergi pakai jalan pantai, coastal apa ni, highway. Ya, tak ikut desert. Jadi bila Nabi tunggu di desert, Nabi bertembung bukan dengan pasukan dagang, tapi Nabi bertembung dengan pasukan pasukan apa ni, Abu Jahal. Itu yang jadi perang tu. Hudaibiyah sama juga, tuan-tuan. Ya, jadi Hudaibiyah sama juga. Jadi bukan nak buat perjanjian damai, bukan nak perang, tak. Ya, nak buat umrah. Ya, tetapi ya mereka dituduh ya melakukan perancangan untuk menyerang Mekah. Nabi tak merancang pun, ya. Jadi macam kita kata rejim Tel Aviv ni lah, ya. Dia tuduh, ya, dia kata kami letakkan hospital kerana hospital dijadikan sebagai safe haven untuk orang apa ni, Hamas. Tentera Brigade Al-Qassam, ya, duduk dekat situ, berlindung dekat hospital, berlindung dekat sekolah. Sebab tu kami bom tempat-tempat tersebut, ya. Bukan kami nak bunuh orang awam, tapi kerana kami nak pastikan, ya, ekstremis, ya, orang Brigade Al-Qassam ni dapat dibunuh. Itu alasan dia je lah, tuan-tuan, ya. Dan doktor-doktor yang berkhidmat, doktor-doktor ni bukan Muslim semua. Ya, sebahagian doktor-doktor yang berkhidmat, ya, di Gaza ni, di hospital-hospital besar ni, sebahagian mereka adalah European, ya. Mereka adalah kita panggil apa ni, beyond borders, ya, apa ni, doctors, ya. Jadi maknanya dia datang untuk bantu atas dasar dia punya apa kita panggil social, apa dia panggil, ya, social contribution dia. Itu dia punya CSR dia, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu dia datang untuk buat kerja-kerja amal. Ya, walaupun dia bukan orang Islam, sebahagian liberal. Ya, maknanya free thinker, tak ada agama, sebahagian Kristian. Tapi mereka datang atas dasar untuk membantu, ya. Dan sebahagian mereka ni adalah pensioners. Mereka dah tak bekerja dengan mana-mana syarikat ataupun mereka ada klinik dan sebagainya. Ya, mereka dah ada apa kita panggil, ya, dah ada passive income. So mereka boleh datang, ya, mereka bekerja di Gaza, duduk di Gaza tu, tidur di hospital dan sebagainya. Mereka lah yang bagi tahu. Setakat saya duduk 14 tahun, 15 tahun tak jumpa pun, ya, pihak Hamas ni bersembunyi kat hospital, tak ada. Jadi dia menafikan, bukan orang Islam menafikan. Kalau Hamas cakap mungkin orang tak percaya. Ya, tapi yang cakap tu adalah doktor-doktor yang tak ada kaitan pun. Mereka datang untuk, ya, memberikan bantuan perubatan saja. Tak ada benda lain. Dia tak ada conflict of interest, tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi kalau dituduh susahlah, ya. Pasal orang yang menuduh dia kena bawa bukti. Ya, itu memang undang-undang di mahkamah, kan. Ya, Haji Hasan boleh betulkan ustaz kalau ustaz salah. Sebab orang yang menuduh, ya, dia kena bawa bukti. Ya, dia ada burden of proof, tuan-tuan. Ya, dalam kaedah Islam disebut, ya, apa kita panggil, beban bukti itu mesti dibawa oleh orang yang menuduh. Ya, kita accuse orang, kita bawa bukti. Ya, orang yang dituduh cukup untuk mengatakan saya tak buat. Ya, dia hanya menafikan saja. Ya, jadi maknanya beban bukti itu untuk membuktikan tu adalah siapa? Ya, adalah plaintiff lah, ya, mana orang yang menuduh. Ya, defendant, mana orang yang kena tuduh, dia cukup untuk mengatakan saya bersumpah saya tak buat, sudah. Dan dia tak perlu bawa bukti. Orang yang tertuduh tak perlu bawa bukti. Yang bawa bukti adalah orang yang menuduh. Ya, jadi maknanya dalam bab tadi, ya, kalau rejim kita panggil Yahudi nak tuduh, kena bawa bukti lah, tunjuk gambar, ya, tunjuk percakapan, tunjuk macam-macam. Zaman ni zaman teknologi maklumat. Ya, jadi dia kena buktikan dan dia tak boleh bawa bukti. Bila tak boleh bawa bukti, ya, tuduhan dia tu tak ya, tidak dapat dibuktikan, tak justified lah. Ya, apa justifikasi dia tak boleh, ya. Jadi dia tak peduli. Ya, masalahnya dia tak peduli dan dia tahu tak ada orang berani kacau dia. Itu susah tu, tuan-tuan. Kalau kita bertanding, ya, di gelanggang, ya, kita bertanding lawan pihak musuh dan pihak musuh tu boleh gunakan semua fasiliti. Stadium tu dia kontrol, ya, referee dia kontrol. Ya, tiang gol pun dia boleh ubah-ubah. Linesman dia punya, penonton semua sorak dia. Jadi kalau macam tu susah lah kita, tuan-tuan. Kita bermain di padang yang ya, very apa kita panggil, ya, unbalanced. Ya, di padang yang tidak rata contoh. Ya, susah, ya. Tapi nak buat macam mana? Ya, memang itulah cabaran orang Islam, ya. Allah nak bagi pahala kepada kita lah. Ya, tapi bukan mengharap pahala semata-mata, kena ada muqawamah, kena ada penentangan, kena ada resistance. Ya, sebab itulah ada Hamas, tuan-tuan. Ya, jadi apa kita panggil, ya, hak mereka untuk menuntut balik negara mereka sejak 1948 ni pun tuan-tuan tahu, ya. Jadi bila kita cerita tentang perjanjian damai, kita cerita tentang
tentang apa kita panggil, ya, tentang hak, ya, mereka yang dituduh, ya, tentang apa ni, situasi politik semasa lah, ya, ada undang-undang yang mengawal. Ya, dalam dunia ni dia ada undang-undang. Sama ada kita nak patuh atau tidak, tu saja. Ya, macam undang-undang di jalan raya kan. Ya, kalau kita tak nak patuh, ya, kita mungkin boleh menimbulkan kesusahan pada orang lain. Ya, sebab kita tak ikut lampu merah, ya, lampu merah berhenti kita tak peduli. Ya, emergency lane kita tak boleh potong pakai emergency lane, tapi dia tak peduli juga. Dan tak ada emergency apa-apa pun untuk dia. Ya, double line dipotong, dekat jambatan dia potong, tempat yang apa yang slow patutnya dia laju. Ya, ada sekolah, ada apa, dia tak peduli. Jadi kalau macam tu keadaannya, memang nak kena tangkap lah. Ya, memang nak kena ambil tindakan tegas. Ya, cuma isunya ialah tentera mana yang akan memulakan ambil tindakan keras. Ya, selain daripada bantuan secara indirect, ya, daripada Iran tu pastilah. Ya, daripada apa kita panggil, daripada Hizbullah, ya, di Lebanon, ya, yang juga dapat bantuan direct daripada Iran. Ya, sebab Hizbullah tu dia Syiah juga. Ya, golongan apa kita panggil tentera Houthi ataupun Houthi di Yaman, Syiah juga tuan-tuan, ya. Jadi yang tolong apa ni Hamas ni kebanyakan adalah Syiah. Sunni kat mana? Ya, itu ceritanya, ya. Tuan-tuan boleh dengar kuliah yang di-share oleh apa Kak Nap tu lah, ya, tuan-tuan dengar lah, ya. Ada banyak benda yang tuan-tuan boleh belajar. Ustaz pun kena menggali balik, baca balik, ya, ingat-ingat balik apa pengalaman peribadi kita lah, ya, bila kita pergi Palestin tu. Ada banyak maklumat yang kita tak dapat, ya, melainkan kita dengar daripada mulut mereka sendiri. Daripada Tok Imam dia, daripada AJK Masjid dia, ya, daripada ketua kampung, ya, daripada owner restoran dan sebagainya, baru kita tahu macam ni rupanya situasi. Ya, kalau kita baca daripada media saja tak cukup. Ya, sebab kita tak tengok, ya, the reality tu kita tak tahu. Jadi alhamdulillah, ya, Ustaz ada privilege masuk banyak kali, ya, kita dengar dan kita bercakap dengan mereka, kita tengok apa yang berlaku, ya. Jadi kita alhamdulillah kita mungkin dapat gambaran yang lebih baik lah, ya, berbanding dengan mungkin orang yang hanya baca melalui media aja. Okey tuan-tuan, ya, itu cerita dia. Jadi Nabi dan para sahabat datang bukan untuk berperang, mereka datang nak buat umrah, tetapi mereka terhalang. Ya, jadi maknanya mereka mesti balik ke Madinah. Tapi mereka sudah pakai ihram. Kerana orang Madinah nak pergi ke Mekah nak buat umrah atau haji, mereka mesti berihram sejak daripada Bir Ali. Ya, daripada Bir Ali. Mereka sudah pakai ihram tu untuk seminggu, ya, mungkin lebih lah, ya. Sebab perjalanan 8 hari. Tapi kalau cuaca elok, kalau cuaca ekstrim, mungkin lebih daripada 8 hari. Jadi macam mana? Ya, mereka kena tahallul. Bila tahallul, mereka mesti menyembelih binatang. Ya, kalau kambing seekor, kalau lembu ataupun unta boleh berkongsi 7 orang. Kemudian mereka bergunting bagi perempuan dan bercukur bagi lelaki, afdalnya. Baru boleh menanggalkan pakaian ihram. Ya, ini kaedah yang diajar oleh Nabi. Ya, ketika terhalang, ya, Nabi dan para sahabat untuk masuk Mekah untuk buat umrah. Jadi kena tangguh niat untuk masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Umrah ni kali pertama, 6 tahun tak balik kampung. Dah sampai di Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah ni tak sampai 30 km pergi Mekah. Maknanya dah dekat sangat dah. Ya, mereka hanya boleh masuk ke Mekah, ya, buat umrah pada tahun depan. Yang tahun yang mereka datang ni tahun yang ke-6. Maknanya kena tunggu setahun lagi, tahun depan baru boleh datang. Setelah Pakatan Damai dicapai, ada suluh yang dicapai. Jadi suluh Al-Hudaibiyah, Nabi memerintahkan Ali untuk menulis teks perjanjian. Nabi diwakili oleh Ali. Islam diwakili oleh Ali. Ya, maknanya Ali boleh menulis dan membaca. Ya, Osman pun boleh. Ya, Omar dan Abu Bakar pun boleh. Abdullah bin Mas'ud pun boleh. Ya. Jadi Muawiyah pada masa ni, Muawiyah pun boleh menulis, tapi Muawiyah, ya, dia masih merahsiakan, ya, keislaman dia. Muawiyah masuk Islam pada perjanjian Hudaibiyah, tapi dia senyap-senyap sebab bapa dia Abu Sufyan. Ya, nanti pada tahun yang ke-8 Hijrah baru the whole family masuk Islam. Rupanya baru mereka tahu, ya, Muawiyah dah masuk Islam lama dah. Dah 2 tahun dah, ya. Baginda bersabda kepada Ali, tulislah bismillah, ya, uktub ya Ali bismillahirrahmanirrahim. Suhail, ya, dia tidak setuju. Jadi mana kita tahu, kita nak buat perjanjian, ya, kita kena bincang lah, kena tanya, ya, pihak sana setuju ke tidak. Dia kata kami tidak kenal, ya, kami tidak pernah tahu tentang basmalah. Basmalah tu dia punya nama dia. Sebutannya bismillah. Namanya basmalah. Ya, macam kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu sebutan dia kan. Namanya ialah ta'awuz.
ya, ataupun isti'azah, dua nama. Isti'azah ataupun ta'awuz. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lafaznya alhamdulillah. Ya, dia punya nama dia, namanya ialah apa? Ya, hamdalah ataupun tahmid. Ya, ada dua. Ya, tuan-tuan salin lah, tahmid ataupun hamdalah. Ya, apa makna hamdalah? Hamdalah tu adalah lafaz alhamdulillah. Jadi kalau orang sebut, ya, mari sama-sama kita menyebut hamdalah. Bukan juga hamdalah, bukan. Hamdalah tu nama dia. Bunyi dia ialah alhamdulillah ataupun tahmid. Ya, kalau takbir Allahu akbar. Kalau tasbih subhanallah. Ya. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan kena tahulah nama-nama tu. Ya, sebab kalau di Indonesia dah biasalah, di Malaysia ni belum, orang tak biasa lagi. Ya, mari sama-sama kita menyebut hauqalah. Habis orang Melayu tak tahu. Ya, apa dia hauqalah, apa benda? Rupanya la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan ignorant sangatlah tuan-tuan. Ya, kena tahulah. Okey ya. Jadi basmalah nama dia. Bismillahirrahmanirrahim itu sebutan dia. Okey ya, ada soalan? Silakan, ada apa nak tanya? Ya. Kak Noraini ada apa? Haji Mak Syah tentang tadi tu apa ya? Ada soalan? Kak Masyita soalan ada apa? Ustaz, Ya. Bai'ah Ridwan ni dia memang tak ada isi kandungan ya Ustaz. Bai'ah Ridwan ni ya, dia Nabi dan para sahabat. Ini kita cerita suluh Al-Hudaibiyah ni. Suluh ni antara dua pihak yang berkonflik. Ni suluh apa Kak Zainab? Ya, ya, saya tahu tapi teringatlah nak tanya Bai'ah Ridwan tu dia tak ada isi kandungan kan? Dia semua taat Ada. secara Secara dia kan? umum ada. Cuma sama ada dia bertulis atau tidak. Dia written ataupun unwritten tu je lah. Tapi tahulah ya. Perjanjian tu maknanya perjanjian untuk ambil tindakan terhadap Osman yang dikatakan telah dibunuh. Ya, kan Osman kan Nabi hantar untuk berbincang dengan Abu Sufyan sebab Osman tu daripada Bani Umayyah. Ya, Abu Sufyan pun Umayyah. Jadi sama mereka tu sepupu. Jadi makna kalau Osman yang berbincang, dia lebih mudah lah ya sebab sama-sama Bani Umayyah. Jadi dia bincang sesama keluarga. Ya, kan asalnya Omar kan. Tapi Omar kata eloklah hantar Osman sebab Osman Bani Umayyah. Ya, sedangkan Omar daripada Bani Adi. Jadi memang konflik lah, boleh bertikam lidah. Ya, boleh berdebat pula nanti. Jadi Nabi pun terima pandangan Omar, dihantar Osman, tapi ya dah viral pula pada masa tu Osman dibunuh. Itu yang Nabi buat, yes, bai'ah Ridwan tadi. Ya, perjanjian antara para sahabat Nabi, janji setia untuk ambil tindakan terhadap Osman yang kononnya telah dibunuh. Sebab berita tu tak dapat dibuktikan. Ya, sehingga Nabi dan para sahabat buat perjanjian damai, buat perjanjian taat setia di bawah pokok tu. Itu dipanggil bai'ah, perjanjian taat setia ya, yang Ridwan, yang diredai oleh Allah. Jadi itu antara orang Islam sendiri. Itu Ustaz sebut bai'ah tadi. Tapi dalam detailing dia tak adalah detail macam kita kata bai'atul aqabah. Itu lagi detail lah. Ya, tak boleh apa kita panggil, tak boleh syirik pada Allah ya. Tak boleh minum arak ya, kita kata ya, tak boleh berjudi ya, tak boleh bunuh anak contoh. Itu lagi detail lah. Ya, bai'atul Ridwan ni secara umum nak ambil tindakan terhadap Osman yang telah dibunuh. Jadi maksudnya nak ambil tindakan. Cuma mereka masih berada dalam ihram. Jadi tak boleh ambil tindakan lagi. Cuma berjanji saja. Ya, sebab bila tertahan, sebab mereka pun first time. Jadi tak tahu. Ya, kalau kita pakai ihram ni macam mana nak buat lepas ni, kan mereka tak tahu lagi sebab ni first time. Ya, Nabi dah tentulah tahu. Ya, tapi Nabi belum ajar lagi. Nanti bila dah tak boleh buat umrah, baru Nabi ajar. Ya, Allah perintah bagi orang yang pakai ihram kena tahallul. Sebab nak tanggal ihram ni setahun ni. Tahun depan baru boleh datang. Jadi baru mereka belajar. Ya. Jadi detailing dia tu taklah sebanyak seperti mana Bai'atul Aqabah kan. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ya. Terima Ada kasih apa? Ustaz. Ya, sama. Ada apa-apa? Ya. Datin Lin ada apa? Kak Suarti, Datuk Osman, ada apa? Tak ada Ustaz buat sementara ni. Okey, ya. Jadi tuan-tuan kalau tak dapat tanya ya, sebab nanti tuan-tuan tanya balik personal kat ustaz, ya. Jadi untuk mengelakkan banyak soalan masuk, tuan-tuan gunalah platform Zoom ni untuk tanya soalan. Orang lain pun boleh ambil manfaat, ya.
Jadi orang Mekah dia tak kenal Bismillahirrahmanirrahim, tak kenal. Yang dia tahu ialah Bismikallahumma. Bismikallahumma, ya. Bismikallah, ya, dengan nama engkau, ya wahai Allah. Kemudian baginda bersabda kepada Ali, tulislah Bismikallahumma. Maknanya Nabi boleh, ya, boleh terima tu. Kerana Bismikallahumma tetap, ya, menyebut nama Allah yang esa juga. Ya, Bismikallahumma tu, ya, adalah dengan nama Allah yang maha agung, maha tinggi. Cuma tak sebut Ar-Rahman Ar-Rahim je. Ya, salah ke? Tak salah. Sebab melainkan dia kata demi Tuhan Uzza, Tuhan apa kita panggil Lata, Uzza, Manat. Oh, tu tak boleh lah. Tapi kalau Bismikallahumma tak ada hal. Ya, sebab dulu perjanjian, ya, yang dibuat, ya, apa ni, boikot kan di kalangan orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib juga dimulai dengan lafaz Bismikallahumma. Okeylah, tak ada hal lah tuan-tuan. So maknanya kita jangan terlalu keras sangat, ya. Kadang-kadang ada benda yang kita kena fleksi sikit lah, ya, kena fleksibel sikit. Tetapi fleksibel within, ya, within di syariah punya, apa kita panggil, ya, apa, dalam ruang lingkup syariah lagi. Ya, kalau skopnya masih dalam ruang lingkup syariah, so okey. Kita tak boleh go beyond. Tetapi within the border tu masih boleh lagi. Ya, cuba tengok Nabi. Ya, tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerana ini bukan solat. Kalau solat tak boleh. Kalau solat mesti Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim alim minasyaitonirrajim, tak boleh. Kena Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Fatihah kita tak boleh tambah. Memang Bismillahirrahmanirrahim tu, ya, ayat pertama dalam Fatihah. Macam itulah cerita dia, ya. Tapi yang lain contoh, ya, takbir Allahu Akbar, ya, kita tak boleh ganti Allahu Samad ke, ya, Allahul Azim, Allahul Kabir, tak boleh, ya, sebab benda-benda tu melibatkan solat yang sudah fix. Tapi kalau perjanjian damai tak ada hal, ya, sebab tu kita fleksibel di tempat yang boleh, ya, dan kita kena tegas di tempat yang tak boleh fleksibel kat situ. Macam itulah. Baginda menyampaikan teks perjanjian, ya, kepada Ali. Ini adalah perjanjian yang telah dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Ada perkataan Muhammad Rasulullah pula. Suhail memprotes, dia kata, sungguh andai kata kami mengakui engkau Muhammad adalah utusan Allah, maka kami tidak akan melarang engkau masuk Mekah. Ya, kalau kami tahu engkau ni Nabi, kami terima, kami recognize engkau sebagai Nabi, pasal apa kami nak halang? Ya, kami kena welcome kau datang. Ya, tapi ya, kami tidak menerima engkau sebagai Nabi. Kalau tidak, kami tak lawanlah engkau dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Ya, jadi Nabi pun kata tulis saja Muhammad bin Abdullah, pun tak salah. Ya, sebab memang Nabi Muhammad bin Abdullah. Cuma tak sebut Rasulullah saja. Baginda memerintah Ali untuk menghapuskan tulisan Rasulullah. Ali, ya, berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan hapuskannya. Ya, dia tak nak. Ali bertegah kat sini. Ya, sebab dia kata memang kau Nabi, memang kau Rasul. Ya, kemudian Rasulullah dalam hadis lain disebut Nabi yang padam. Di sini nampak, ya, ada Rasulullah bersabda kepadanya, tunjukkan kepadaku tulisan yang berbunyi Rasulullah. Jadi dua-dua riwayat tu ada. Ya, yang Nabi padam terus pun ada. Ya, yang Nabi tanya pun ada. Ali pun menunjukkan kepada baginda dan baginda menghapuskan sendiri serta memerintahkan kepada Ali untuk menggantinya dengan tulisan Muhammad bin Abdullah. Pasal Ali tak sanggup nak padam. Sebab dia kata memang Rasulullah tu Rasulullah. Pasal apa kita nak tukar? Ya. Perjanjian Hudaibiyah memuatkan banyak isi penting yang pada mulanya sebahagian umat Islam merasa berat untuk follow. Tetapi Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam mententeramkan mereka. Walaupun isi kandungannya jelas, ya, sangat tidak adil. Perjanjian ni kadang-kadang memang berat sebelah. Ya, nanti kita tak tengok percayalah, ya. Perjanjian damai ke ataupun di antara rejim Tel Aviv dengan Hamas contoh, mesti berat sebelah. Ya, tapi macam tadilah, ya. Kadang-kadang ada perkara yang kita kena terima, tuan-tuan. Ya, dalam hidup ni, bila kita tidak berkuasa penuh, ya, kadang-kadang kita kena apa kita panggil, ya, kita kena mengalah kadang-kadang. Ya, untuk maslahat yang lebih besar. Ya, sebab yang cedera terlalu ramai. Yang terbunuh je dah lebih pada 11,000. Ya, masalahnya yang cedera tu. Ya, kita nakkan apa ni jentera berat, ya, untuk angkat bangunan yang duduk bawah bangunan tu, yang tersepit, yang terperangkap tu masih, ya, ada disebut lebih pada 1,000 orang yang terperangkap di bawah bangunan. Ya, jadi itu perlukan jentera berat dan jentera berat tu kena bawa masuk daripada Mesir. Ya, jadi kalau kita bertegas, ya, maknanya kita tak nak menerima perkara-perkara yang ditetapkan nanti, mungkin, ya, macam mana nasib mereka yang terperangkap tu. Ya, isu orang yang sedang cedera parah,
yang memerlukan ubat-ubatan, ya, ubat bius dan sebagainya yang perlu dibedah di hospital di Palestin dah tak mampu nak accommodate mereka, nak cater mereka. Jadi kena pergi ke negara lain, Turki ke, ya, sebahagiannya pergi ke Mesir, Morocco dan sebagainya. Macam mana? Kalau mereka tak keluar daripada Gaza memang tak boleh, memang kena pergi Mesir. Sebab Gaza ni dia no fly zone, ya. Bila no fly zone, kapal terbang tak boleh bawa mereka. Ya, terpaksa keluar daripada pintu Rafah sampai ke Mesir baru boleh, ya, naik penerbangan untuk pergi ke tempat-tempat hospital yang lebih ada fasiliti tadi. Jadi banyak benda yang kena fikir, tuan-tuan, ya. Sebab tu kadang-kadang memang ada benda yang kita mengalah. Mengalah tu bukan makna kita kalah. Ya, macam Nabi kan dalam perang Uhud. Nabi dan para sahabat, ya, mereka berundur sementara ke atas bukit Uhud. Bukan menunjukkan mereka kalah, tidak, tapi nak menyusun strategi baru. Jadi benda-benda macam itu tu kena faham. Ya, sebab ramai orang kadang dia kata pasal apa kita mengalah, macam Umar kan. Umar kata kita orang yang benar. Pasal apa kita berat sebelah? Pasal apa kita nampak macam kita kalah? Ya, jadi dalam bab tadi, ya, kita tahu Nabi kena mententeramkan mereka. Ya, sebab dalam perjanjian ni yang pertama genjatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy selama 10 tahun. Kita patuhlah. Ya, ini satu kemenangan sebenarnya. Mereka semua hidup dengan aman. Maknanya tidak ada lagi perang antara orang Islam di Madinah dengan orang Quraisy di Mekah. Orang Quraisy tak boleh ambil tindakan militeri, tak boleh halang. Nak dakwah boleh, ya, nak pergi ke kampung Badui untuk dakwah boleh, tak ada siapa nak halang. Mereka semua boleh hidup dengan aman, tiada usaha saling mengganggu antara satu pihak terhadap pihak lain. Hati mereka bersih daripada perasaan dengki, hasad, dendam dan tipu daya. Ya, orang Islam selamat. Ya, tapi maknanya orang kafir ni, memang mereka dengki, mereka dendam. Memang mereka ada perasaan tersebut. Jadi bila dah ada perjanjian, mereka tak boleh nak mengkhianatinya. Jadi hati mereka bertekad untuk menepati perjanjian damai yang telah disepakati bersama dan tidak ada keinginan untuk berkhianat. Sepatutnya macam tu. Ya. Sesiapa antara musyrik Quraisy yang datang kepada kepada Nabi tanpa izin wali dia. Wali dia maknanya kalau orang perempuan contoh, suami dia tak benarkan atau bapa dia, kalau dia belum kahwin bapa dia. Maka Muhammad mesti mengembalikan mereka tadi kepada orang Quraisy. Kalau dia datang ke Madinah kena hantar balik. Dan sesiapa antara pengikut Muhammad yang telah datang kepada kaum Quraisy, maka mereka tidak mengembalikan kepada Muhammad. Nampak tak adil lah. Ya, orang Mekah pergi ke Madinah kena hantar balik. Orang Madinah pergi Mekah tak perlu hantar balik. Kan tak adil tu. Nombor 3, sesiapa yang ingin masukkan diri ke dalam pakatan pihak Muhammad, maka baginya, ya, dipersilakan. Boleh. Mana-mana kabilah Badui, ya, dia nak buat hubungan diplomatik dengan Madinah, silakan. Nak buat hubungan dengan dengan orang Mekah pun boleh, ya. Maka, ya, kaum Khuza'ah, Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah. Khuza'ah, ya. Dan Bani Bakar bergabung dengan pihak Quraisy. Khuza'ah kita tahulah ni memang Arab Badui yang baik. Ya. Mereka selalu duduk di kawasan gurun kan. Mereka ternak kita panggil ternak binatang, ya, untuk menyediakan susu kan. Kemudian pasang unggun api pada waktu malam, ya. Jadi kalau ada pengembara-pengembara yang sesat, ya, ataupun pengembara yang memerlukan air, ya, makanan dan sebagainya, mereka akan sediakan. Tak ada kenakan bayaran, tuan-tuan, ya. Ini kita panggil CSR dia juga, ya. Jadi maknanya dia punya social responsibility. Ya, dia ada social contribution daripada masyarakat. Ini orang Bani Khuza'ah, memang orang baik. Ya, jadi perangai itu baik, memang Allah bagi hidayah lah, tuan-tuan. Ya. Kalau kita sombong, ya, kita belagak, ya, kita tak mau tunduk sikit, ya, tak fleksibel, macam mana ilmu nak datang? Ya, macam mana rahmat Allah nak turun pada kita, ya. Sebab macam tadilah, ya, Khuza'ah ni memang sifat dia orang baik dah. Ya, jadi senang, ya. Jadi bila kita ajak mereka menerima Islam, ya, bila tengok ciri-ciri Islam tu memang dia dah selama ni dia dah buat dah. Ya, contoh orang Jepun kita kata, ya, memang dia pembersih. Ya, dia ikut peraturan, ya. Naik bas, naik train, ya, tak ada berebut-rebut, ya. Kemudian barang orang dia tak ambil, ya, dia letak di tempat-tempat yang sepatutnya bawa ke balai polis ke apa, tak kacau pun. Ya, tak hilang pun barang, ya. Dan mereka amanah, ya. Dalam berjanji mereka sangat amanah. Jadi dalam bab tadi, bila mereka menerima Islam, ya, memang mereka dah budayanya tu budaya Islam. Cuma belum masuk Islam je. Jadi bila mereka masuk Islam, memang dah bagus lah. Ya, macam kita kata orang Eropah contoh kan, orang putih. Ya, dia memang berdisiplin. Ya, bangun awal pagi, dia boleh jogging, boleh apa kan. Ya,
Jadi bila dia tahu Islam ni memang bangun pagi, ya, dia boleh bangun juga, jogging lah. Ya, tapi solat subuh dia tak tinggal, ya. Mungkin tahajud dia buat sebab dia dah biasa bangun awal. Ya, dah biasa tidur awal dan bangun awal. Ya, dan dia dah biasa jaga kesihatan. Ya, maknanya benda ni tak makan, benda tu tak makan, ya. Jadi bila dia tengok penyembelihan yang orang Islam buat bersih. Ya, kalau apa ni orang bukan Islam, ya, dia macam tadilah, mungkin dia cucuk je. Ya, mungkin dia buat zalim terhadap binatang tadi. Ya, orang Islam bersih, ya. Tak perlu kita gantung daging tu. Ya, orang putih dia sembelih dia kena gantung daging. Nak keluarkan dia punya toxic blood. Orang Islam tak perlu. Sebab bila kita sembelih, toxic blood dia dah keluar dah. Ya, binatang tu bersih. Jadi orang yang dah biasa, ya, faham benda-benda macam ni, ya, hygiene dan sebagainya. Jadi tak susah kita nak cerita dia, tuan-tuan. Yang susah ni kalau orang tu pengotor, kita kata. Ya, kalau dia jenis memang tak organize hidup dia. Kalau macam tu susah. Sebab Islam mengajar manusia untuk macam tadilah, ya. Dia organizekan hidup. Ada waktu solat, ada waktu mandi, ada waktu bersihkan diri, ada waktu baca Quran, ya, ada waktu dengar kuliah, ya, ada waktu bersama keluarga. Maknanya very organized. Ya, day to day punya aktiviti tu diatur oleh Islam. Jadi orang barat, ya, bila dia tengok macam tu, dia sukalah sebab selama ni pun dia macam tu. Ya, dia tak buang masa, ya, dia membaca, ya. Tapi kalau budaya kita ni budaya yang kurang, kita kata, ya, yang kurang membaca, kurang nak berbincang, berdialog dan sebagainya, memang macam tadilah payahlah. Ya, pasal kita tak biasa. So kita kena memudayakan benda baik tu. Ya, bagi orang barat, ya, orang Jepun, orang Korea, mungkin budaya dia dah bagus. Ya, dia sebelum daripada masuk Islam pun dia dah bangun awal pagi dah. Jadi nak suruh dia bangun awal pagi tak ada hal. Ya, macam tu cerita dia, ya. Jadi maknanya orang bukan Islam, ya, bila dia tengok hakikat, sebahagian orang bukan Islam ni dia dapat gambaran buruk, dia tak tahu. Dia tak tahu cerita. Ya, jadi kalau dia tahu cerita, dia kata, "Oh, selama ni saya tak tahu." Ya, bila saya tahu, ya, orang Islam ni macam ni rupanya, ya. Macam kita kata dia tangkap orang Islam. Ya, ditangkap orang Islam tu bukan dia pukul, dia zalim, tidak, ya, diberi makan, tidak dizalimi, ya. Jadi dia apa kita panggil, ya, dia tengok keindahan Islam tu. Sebab tu dia mau masuk Islam, tuan-tuan, ya. Dan bila orang tuduh benda-benda yang tak elok orang Islam buat, dia boleh defend Islam. Sebab dia kata aku dah kena tangkap dah. Aku kena tangkap 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tak ada pun orang Islam buat macam tu kat aku, dia boleh buktikan. Pasal dia ada apa kita panggil, ya, ada hands on experience. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi Bani Khuza'ah dia bergabung dengan pihak Islam. Bani Khuza'ah ni memang orang baik. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, cerita tentang anak kepada Uqbah bin Abi Mu'id, ya, yang merupakan salah seorang daripada jiran Nabi yang jahat, ya, yang pernah pijak leher Nabi, yang pernah ya letak apa kita panggil, ya, apa najis najis unta pada badan Nabi ketika Nabi sujud, ya, macam-macam benda. Anak dia masuk Islam, ya, dan anak dia, ya, kita tahu ketika dia nak berhijrah, ya, tak ada siapa temankan dia, ya, yang menemankan dia secara tidak sengaja ialah seorang lelaki yang baik daripada Bani Khuza'ah, ya. Dia bawa, ya, dia lindungi, ya, dia temani perempuan tadi, ya, sampailah perempuan ini selamat masuk ke negeri Madinah. Jadi maknanya memang, ya, di kalangan Khuza'ah ni memang ciri-ciri baik tu, ya, dia punya apa sifat-sifat, ya, kita banyak universal, sifat-sifat baik tu, ya, sifat-sifat murni tu dah ada pada dia. Jadi tak ada hal lah, ya. Macam Bani Bakar ni sebenarnya ada hubungan dengan Nabi, ya. Bani Bakar ni, ya, daripada apa kita panggil, ya, mereka ada hubungan yang baik juga, ya, dengan Rasulullah. Mereka ni ada hubungan dengan Halimah Sa'diyah tu, ya, Sa'ad bin Bakar, ya, maknanya apa ni Halimah Sa'diyah tu, ya, daripada keluarga Sa'ad bin Bakar. Jadi maknanya mereka ada hubungan juga, tapi mereka memilih untuk bekerjasama dengan pihak Quraisy. Kita tak boleh halang, ya. Nombor 4, pada tahun itu Nabi dan kaum muslimin hendaklah kembali semula ke Madinah, membatalkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Umrah kita tak boleh batal niat. Sebab kalau kita dah pasang niat nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, maknanya kita dah niat ihram, kita tidak boleh membatalkannya. Kita hanya boleh menangguhkannya sahaja. Kalau kita tak boleh pergi tahun ni, ya, macam haji, kita kena pergi tahun depan. Tabung haji kena letak nama kita dalam senarai atas sekali. Pasal kita kena qada haji tu, ya. Memanglah kita kena bayar dam, pastilah. Tetapi kita kena mengulanginya. Mana kena buat, kena qada. Umrah sama juga, ya, tak boleh kita batalkan. Maknanya batalkan niat untuk pergi tahun tu tak apa, tapi kena ganti pada tahun depan.
Manakala pada tahun hadapan, ya, Quraisy pergi keluar dari Mekah dan kaum muslimin dibenarkan masuk Mekah. Jadi mereka tak sanggup nak tengok. Tapi mereka nak tengok juga. Mereka pergi ke bukit-bukit. Ya, kawasan Mekah tu kan banyak bukit batu tu. Mereka tengok daripada jauh. Oh, macam ni Muhammad buat umrah punya. Macam ni dia tawaf macam ni. Baru dia tahu. Ya, dia tengok daripada jauh. Nampak organize orang Islam. Sembahyang pun ya dalam keadaan yang sangat organize. Jadi apa dia buat? Ya, mereka lari. Ya, mereka keluar daripada Mekah. Muslimin masuk Mekah hanya 3 hari saja. Visa 3 hari saja. Ya, ada apa kita panggil kota umrahnya 2,000 orang. Ya, dengan syarat tidak membawa senjata kecuali pedang yang berada di sarungnya. Pedang tu untuk keselamatan diri kena ada lah. Apabila tiba masa untuk merealisasikan dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat, Nabi tetap menjaga dan menghormati perjanjian. Maknanya Nabi patuh. Ya, sebab kita orang Islam, kita kena patuhlah pada perjanjian. Walaupun perjanjian tu kadang-kadang berat sebelah. Ya, tapi untuk maslahat umum, untuk masa depan, ya kadang-kadang memang kita kena terima, tuan-tuan. Ya, maknanya kita kena tengok ya sesuatu perjanjian itu bukan pada hari ini saja. Apa kesannya ya 5 tahun akan datang ya, tahun depan, tahun akan datang macam mana. Jadi kita kena apa kita panggil, kita kena menilai sesuatu tu bukan sekadar melihat konteks semasa tapi akan datang macam mana. Ada manfaat tak? Ya, macam Nabi sebut tadi. Tak boleh tahun ni tak boleh buat umrah. Ya, tahun depan boleh buat. Ya, malah kota yang diberikan kalau tahun tu Nabi 1,500 orang, tahun depan 2,000 orang dah boleh. Ya, dia dah ada flexibility kat situ. Cuma kena tunggulah setahun. Ya, okey ya tuan-tuan. Muka surat 426 selesai. Ada apa soalan silakan. Setakat ni ada apa? Kak Mai ada apa? Ya, Kak Suharti. Ustaz, Ya, silakan. Kak Suharti. Ustaz, apa ni Mak Ustaz kata apa qada umrah Kodok itu umrah. kalau kita dah maksudnya kita dah pakai ihram nak pergilah. Maksudnya kita dah on the way then kita tak boleh buat. Barulah macam Ustaz cakap tadi mula kita kena bayar dam lah, kita kena sembelih juga, kena tahallul juga kan. Ya. As if kita buat. Tetapi maksudnya bukanlah macam kita niat nak pergi lepas tu kita belum pergi lagi tu, that's not how it is, right? It must be already in ihram baru dia consider macam kita nak buat kan Ustaz? Ya, betul. Setelah Okay. kita niat ihram dan pakai pakaian ihram baru dikira kita kena apa? Kena tahallul. Kena. Selagi kita belum niat ihram tak ada masalah lah. Ya. Okay. Okey. Lepas tu maksudnya kalau kita tak buat tu yang kita tahallul tu, kita seperti Berdosa. membuat apa macam mana? Maksud Ustaz? Macam mana? Sorry. Berdosa. Sebab kita dah niat tapi kita tak buat, berdosa lah. Tak, maksudnya yang kita buat tu yang tahallul dan sembelih tu, kiranya itu adalah dam kan Ustaz? Bukan. Denda lah. Penalty lah. Denda. Okay. Thank you Ustaz. Ya, sama. Tetapi macam tadilah, kita kena qada ya dalam masa yang paling awal. Ya, macam umrah ya, katalah ya kita nak pergi bulan 12 ni kita plan. Ya, semua berjalan lancar. Dah pergi Madinah ya, kemudian sampai Bir Ali dah pakai ihram, dah niat dah ya. On the way ke Mekah tu tiba-tiba ada isu. Contohnya ada isu lah tak boleh masuk. Macam dulu pandemik kan. Masa pandemik tu dia dah pergi Madinah dah. Bila nak pergi ke Mekah, dalam perjalanan bas diarahkan supaya balik ke Madinah balik. Mereka tak boleh masuk Mekah. Sedangkan dalam perjalanan dah tinggal 2 jam perjalanan nak masuk Mekah dah. Tak boleh. Ya, pihak berkuasa Mekah tak benarkan orang luar masuk. Dah kuarantin dah. Jadi dia kena balik ke Madinah dan ambil penerbangan balik ke Malaysia. Tak boleh. Ya, walaupun dia dah bayar, dah tempah tiket apa ni, dah tempah hotel sebagainya. Tak boleh. Jadi bila tak boleh, dia kena tahallul lah. Tahallul tu ya maknanya menghalalkan balik apa yang haram. Apa kena buat? Menyembelih dan ya bergunting atau bercukur. Maknanya dia kena tangguhkan apa ni umrah tu. Tapi bila dia boleh datang? Macam kalau masa pandemik maknanya setelah buka balik lah. Ya, setelah pandemik tu dah kes-kesnya berkurangan, ya dah Saudi dah bagi kebenaran baru kita datang. Mungkin 2 tahun lepas tu, 3 tahun lepas tu, ya tak ada pilihan lah. Tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan sekarang, katalah ya, ada isu. Ada juga ya orang yang dalam perjalanan ya menuju ke Mekah, ya tiba-tiba dapat call daripada kampung, ya ada ahli keluarga meninggal contoh. Jadi dia tak teruskan perjalanan, ya. Maknanya kalau dia teruskan perjalanan pun maknanya dia kita panggil dia berhenti tepi jalan
Dia ambil taksi, ya, taksi itu hantar dia ke airport Jeddah dan dia balik daripada Jeddah. Ya, orang lain pergi umrah, dia tak pergi. Ya, sebab kalau dia lambat balik nanti dia tak dapat tengok jenazah contoh. Jadi dia tak boleh buat. Bila tak boleh buat, dia kena tahlul. Ya, dan apa yang berlaku, dia boleh pakai pakaian elok balik, tetapi dia kena qada umrah tu. Ya, secepat mungkin. Ya, mungkin dah selesai jenazah apa semua, dia datang balik. Dia boleh tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Ya, kerana apa? Kerana dia sudah berniat untuk melakukan umrah ataupun haji, dia tak boleh buat kerana sebab-sebab tertentu yang dibenarkan, tetapi dia kena buat immediately. Ya, kalau haji kena tunggu 1 tahun lagi lah. Tapi kalau umrah tak ada hal. Minggu depan kalau dia boleh arrange kan, dia boleh datang balik. Atau bulan depan dan sebagainya. Macam itulah. Ustaz, Qada tetap qada. the tahlul and the sembelih tu, it can be done anywhere lah. Maksudnya dia sebab dia belum masuk Mekah kan. So let's say dia masih beberapa kilometer from Mekah. So we have to do the tahlul and the kurban tu where we stop ke atau where can we do that dam tu? You can ask someone to represent you lah. Oh, in Mekah jugalah kena buat benda tu. Tak mesti, kat Malaysia pun boleh. Oh, okay. So the tahlul, the dam tu, kita nak execute the dam tu kat mana maksudnya bila kita dah mana-mana saja. Kat mana-mana saja. Oh, okay. Jadi kalau contoh kan, Ustaz bagi yang praktikal lah, senang ceritanya. Kalau tadi dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan naik bas atau naik train kan. Ini sekarang kalau dah sampai di airport Jeddah, ni macam jemaah haji lah. Jemaah haji tu dia punya visa tu visa palsu contoh. Ya, nama, ada serial number dan sebagainya. Tapi dah ada orang lain masuk dulu. Pakai visa yang sama. Jadi bila sampai immigration, tengok nombor visa tu sama. Ya, orang lain dah masuk. Ya, kita tu palsu contoh dia. Ya, kita kena scammer lah. Ya. Jadi bila kita tak boleh masuk, maka dia minta kita balik. Sedangkan kita dah niat untuk buat haji ni. Ya. Jadi kat mana kita nak buat? Takkan dalam airport mana nak cari apa kita panggil binatang untuk sembelih. So kita call lah siapa-siapa yang boleh kita call. Kampung kita pun boleh. Dia tak mesti buat di Mekah. Ya, kita boleh telefon kampung kita. Abang kita ada. Abang kita kata, abang macam ni semua sebagainya. Tolong carikan apa. Kita boleh bank in duit, tak ada masalah. Ya, ataupun orang lain boleh wakilkan kita dulu. Abang kita pun pergi mana-mana tempat penyembelihan yang paling dekat. Ya, dia pun beli kambing, sembelih. Ya, selesai sembelih, dia pun call kita. Ataupun dia WhatsApp kita. Okey, ya, done, kita kata. So apa kita buat? Kita hanya bergunting saja. Dan kita sudah halal. Maknanya kita sudah keluar daripada belenggu ihram tadi. Selesai ya? Kat mana-mana boleh buat. Tak mesti kat Mekah. Okey, faham Ustaz. Ya. Ada lain silakan tuan-tuan. Ya, ada apa? Ustaz, dalam keadaan sahabat-sahabat tu nak buat qada tu, dia tangguh tahun depan. Ya, saya cakap. Ya, betul. Kalau sebelum masa tahun depan dia meninggal, apa jadi pada niat tu? Habis. Dia punya keluarga kena qada sebab umrah kena qada. Keluarga lah, anak beranak dia lah. I see. Okay, Ustaz. Kalau at the same time katalah someone who is very financially tight lah maknanya. And then dia tak boleh lagi nak membiayai sekali lagi even with the help of family ke kan. So macam mana keadaan kita tu Ustaz? financial Yalah, kalau dah tak mampu, dia ada 2 kes ni. Contoh zaman Nabi, senang kita tengok sirah. Zaman Nabi tu ada seorang lelaki sahabat Nabi, dia mampu, dia badan sihat. Badan sihat, ya, memang boleh pergi. Tapi pada masa dia nak pergi tu, dia tak cukup apa kita panggil? Tak cukup perbelanjaan. Dia tak ada perbelanjaan. Jadi dia tangguhkan. By the time dia ada perbelanjaan tahun-tahun selepas tu, ya, maknanya pada zaman dia boleh buat sebab haji ni dia dah mula tahun yang ke-9. Nabi pergi tahun yang ke-10. Maknanya tahun yang ke-9 tu, ya, lelaki ni dia mampu badan dia mampu physically, dia sihat, dia boleh naik unta pergi Mekah. Tetapi dia tak cukup belanja. Dia tangguhkan tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 tu dia nak pergi dengan Nabi. Masa dia nak pergi dengan Nabi tu badan dah tak boleh dah. Badan dah tak sihat. Ya, anak dia kata, ayah saya kalau bawa naik unta pun tak boleh. Ya, memang tak boleh dah. Tapi dia ada kemampuan. Jadi macam mana? Ya, jadi maknanya memang dalam konteks tu dia tidak ada istita'ah, tidak ada kemampuan. Ya. Tahun lepas physically mampu tapi duit tak mampu financially. Sekarang financially boleh tapi badan tak mampu. So dia wajib tak buat? Tak wajib sebab dia pun tak
dia pun tak ada niat pakai ihram lagi kan, tak ada. Dia belum. Ya, yang kita bincang hari ni ialah orang yang sudah bincang kan, memang dia kena qada. Jadi bila kena qada, siapa kena qada? Ya, yang kena qada ahli keluarga. Maksudnya sebelum harta, kalau dia ada harta walaupun sikit kita kata, ya. Harta tu sebelum difaraidkan, ya, dia kena put aside lah. Jangan faraid lagi. Sebab tu, ya, orang yang meninggal dunia, dia punya hutang, ya, dia punya loan apa yang dia buat, ya, ada financing dia buat. Kemudian haji umrah yang belum dibuat, semua tu kena apa, put aside dulu. Kita tak boleh bagi-bagikan harta pusaka. Kita kena tolak semua benda-benda apa kita panggil komitmen dia tu, financial commitment dia. Lepas habis tu dah selesai tolak semua, baru kita faraidkan. Maknanya tak adalah itu ada apa ni, anak-anak dia kena keluarkan belanja dulu. Kita boleh ambil daripada belanja orang tadi. Contoh macam tadi kan, bapak dia tak mampu dah. Ya, tapi bapak dia ada duit. So duit bapak dia lah digunakan. Walaupun bapak tu masih hidup tapi dah tak mampu. Ya, boleh tak gunakan duit bapak tu? Boleh. Kalau dia meninggal, dia masih ada duit. Unless kalau dia memang tak ada duit, tak ada tanggungjawab lah. Memang dia tak mampu. Ya, tengok pada kemampuan dia. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama. Ada lain silakan, tuan-tuan. Ada apa? Sebab usaha Ustaz, praktikal. Ya, ramai yang ada masalah. Ya. Ustaz, tak maaf lah ni simple saja soalan ni. Poin 4 kan Ustaz, yang dikatakan kaum Quraisy pergi keluar dari Mekah dan kaum Muslimin dibenarkan memasuki Mekah. Apa penjelasan kaum Quraisy kena keluar daripada Mekah Ustaz? Dia tak nak tengok. Dia tak nak Oh, tak tengok nak apa yang tengok. Nabi buat. Ya, dia tak nak tengok. Oh, Tapi sebenarnya mereka tengok juga. Sebab mereka naik atas bukit. Mereka tengok daripada jauh. Sebab mereka nak tahu. Dan sebahagian daripada mereka sebenarnya merancang untuk bunuh Nabi dan para sahabat. Pasal apa? Ya? Sebab kalau kita baca sirah dia, Nabi dan para sahabat dikatakan demam. Kena demam panas. Sebab Madinah kan kita terkenal. Madinah ni terkenal dengan penyakit demam panas. Kan masa Nabi hijrah, tak ingat? Masa Nabi hijrah, siapa yang sakit? Bilal bin Rabah, Abu Bakar Siddiq, semua sakit sebab cuaca Madinah tak sesuai. Orang Mekah, ya, bila pergi Madinah pada peringkat awal dia adalah tempat wabak penyakit. Madinah tu tempat wabak, cuaca tak bagus Madinah ni. Ya, dulu ya macam tu keadaannya. Sehingga Nabi doa angkat ya apa ni demam panas tu ke Juhfah. Kan Nabi doa supaya dikalihkan. Ya, boleh tak kita minta dikalihkan? Boleh. Dengan syarat tempat yang kita nak kalihkan tu mesti bukan tempat orang duduk. Ya, tak boleh lah. Ya, kita duduk di Bukit Jelutong, kita doa, ya Allah, angkatlah penyakit di sini, hantar pergi Bukit Antarabangsa. Tak boleh. Sebab Bukit Antarabangsa ada orang duduk. Tapi tempat yang tak ada orang, itu boleh. Dibenarkan. Ya, itu Nabi ajar masa peristiwa hijrah. Kemudian apa yang berlaku? Ya, orang Quraisy kata, Muhammad dengan para sahabatnya datang perjalanan 8 hari minimum. Mereka letih. Ya, mereka pula dikatakan sedang diserang demam panas. Ya, sebab itu Allah perintah Nabi ya melalui Jibril untuk buka bahu sebelah kanan, bukan bahu sebelah kiri kan. Sebab nak bagi orang Quraisy yang tengok atas bukit tu tengok bahawasanya mereka ni bukan demam. Kalau demam mesti tutup badan. Pasal berbuka sebelah kanan. Sebab itu dianjurkan supaya apa kita panggil ya melakukan taramul. Taramul tu makna berlari anak. Ya, 3 pusingan pertama. Sebab kalau orang demam takkan nak berjalan pun tak larat. Ini boleh berlari. Sehingga menyebabkan orang Quraisy ya melihat keadaan begitu dan mereka membatalkan niat mereka untuk bunuh Nabi dan para sahabat. Jadi maksudnya ada apa kita panggil ya, ada sebab musabab, bukan saja-saja. Ya, dan mereka tak sanggup sebab apa? Sebab mereka anggap Nabi dan para sahabat keluar daripada agama nenek moyang mereka. Mereka haji, mereka buat tawaf dan haji kan berbeza. Ya, bertelanjang lah, ya, bersiul, ya, bergendang, ya, kemudian apa kita panggil menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Sedangkan Nabi tak buat macam tu. Dan mereka anggap Nabi itu salah. Sebab tu mereka tak nak tengok. Ya. Tapi sebenarnya mereka ada rancang jahat tu yang naik atas bukit tu. Bukanlah makna keluar Mekah. Tidak. Masih dalam Mekah lagi. Sebab Mekah kawasan kan luas. Maknanya mereka naik atas bukit. Bukan duduk di kawasan Masjid Haram tu. Tu maksud dia kan Omar. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tuan-tuan yang lain ada apa? Kalau ada, tanya. Tak ada, ya. Masuk ke datang Abu Busayr ke Mekah. Tuan-tuan faham tuan-tuan ya? Tuan-tuan jangan diam, lepas tu tak faham. Ya, nanti tanya balik. Ya, jadi dah ada peluang ni tanya. Ya, sebab kalau ada benda yang muskil, tanyalah. Ya, sebab benda ni, dia akan jadi hukum hakam kita.
Ya, macam tuan-tuan kan. Ya, tuan-tuan nak plan nak pergi umrah, nak pergi haji, tiba-tiba ada halangan contoh. Kita dah pakai ihram macam mana? Ya, bagi orang perempuan tiba-tiba datang haid macam mana nak buat? Sebab tu dalam sirah semua dah cerita. Ya, Aisyah datang haid, ya. Kemudian isteri Abu Bakar bersalin pula, ya, masa di Bir Ali. Semua tu sudah ditunjukkan, diselesaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita tak tahu benda-benda macam tu, kalau benda tu berlaku nanti macam mana? Kita kata tak apa Ustaz, saya boleh tanya pada mutawif. Kalau mutawif tu tahu hukum hakam, sebab tuan-tuan kena faham, ya, sebagai mutawif bukan ustaz. Sebagai mutawif dia bukan guru agama, dia bukan belajar agama. Ya, ya, sebab apa? Ya, sebab dia berdasar pada pengalaman saja. Sebab dia dah biasa bawa umrah, ya. Dia bos company itu sebagai contoh. Bukan semua travel agency ini dimiliki oleh orang yang ada latar belakang agama. Tuan-tuan kena faham. Ya, dia memang handal ya, mungkin dengan immigration ya, sewa hotel, apa ni, transportation apa semua tip top. Ya, tapi dari segi hukum hakam dia bukan bidang dia. Dia tahulah sikit-sikit orang tanya ya, sebab pengalaman dia. Tapi dia bukan orang rujukan. Tuan-tuan kena faham. Ya, ramai yang macam tu ya. Memanglah kita panggil dia ustaz, kita panggil dia ustazah, tapi dia bukan ustaz dan ustazah, dia tak ada background agama yang kuat. Ya, jadi bila macam tu, tuan-tuan akan macam mana? Siapa nak guide tuan-tuan? Tuan-tuan nak tanya siapa? Nak tanya Arab? Jangan Arab, tuan-tuan tak faham. Macam mana? Ya, jadi oleh kerana tu kita kena ada persediaan. Sebab tu buat haji dan umrah ni kena study betul-betul. Kena tanya soalan, kena bincang, kena dialog. Ya, supaya kita dapat faham betul-betul dan bila kita buat dengan baik. Sebab persoalan haji umrah, ya, umrah tu boleh tahan lah sebab tak lama. Kalau haji tu macam-macam benda tuan-tuan. Dan kita kadang-kadang tak perasan kita kena dam, kita tak bayar dam pun. Kita balik Malaysia dah bertahun dah, ya. Jadi benda-benda itu perlu dipelajari. Ya, dan belajar berdasar kepada apa yang Nabi dah buat. Maknanya daripada hadiah-hadiah Nabi, ya, daripada apa kita panggil kitab Bulughul Maram, Syama'il Muhammadiyah, ya, daripada kitab-kitab hadis yang lain lah, dalam Sahih Bukhari, Muslim, ada banyak tuan-tuan yang perlu dipelajari. Jadi kalau tuan-tuan take for granted, dah faham, dah tahu, bimbang takut bila berhadapan dengan masalah, ya, nanti tuan-tuan tak tahu nak selesaikan. Itu cerita dia, ya. Okey, ada apa-apa? Ustaz, Ya. maknanya 6 hijrah tu umrah tertangguh tapi dikira umrah pertama. Tetap dapat Kan? pahala. So 7 hijrah umrah kedua lah. Betul. So total umrah Rasulullah 4 kali. Betul. Termasuk 6, umrah yang Nabi buat masa buat haji tu. Nabi kan combine. Ya. 6, 7, 8, 10 lah. 6, 7, 8, 10. Betul. 6 masa nak buat, dia tangguh. Dah kira yang pertama. Yang kedua, tahun 7, qada. Tahun ke-8, selepas selesai peperangan Hunain dan peperangan Taif. Ya, tahun yang ke-8, daripada Ji'ranah. Itu yang Nabi buat daripada Ji'ranah tu. Ya, yang dua-dua lagi Nabi buat datang daripada Bir Ali. Tahun yang ke-6, masa datang Bir Ali. Sebab Nabi daripada Madinah. Tahun yang ke-7, daripada Bir Ali juga. Tahun yang ke-8 daripada Ji'ranah. Nabi tak pernah buat pada Tan'im. Aisyah yang buat pada Tan'im. Ya. Kemudian tahun yang ke-10, Nabi datang daripada Bir Ali sekali lagi. 3 kali Bir Ali. 1 kali saja daripada Ji'ranah. Ya. Tetapi sebab Nabi benarkan Aisyah buat pada Tan'im, mana Tan'im pun boleh. Tapi afdal lelaki Ji'ranah. Ya, Hudaibiyah pun Nabi pernah nak buat masuk daripada Hudaibiyah. Sebab asalkan masuk pada Tan'im. Tapi sebab Tan'im tu dihalang oleh Khalid, Nabi masuk ikut Hudaibiyah. Jadi dua-dua tempat tu dikira boleh kita miqat di situ. Bagi orang yang dalam Mekah lah. Ya. Bagi orang yang datang daripada luar, dia macam orang Madinah daripada Bir Ali lah. Walaupun dia masuk ikut Tan'im, tapi niat dia daripada Bir Ali tu. 8 hari sebelum tu dia dah niat dah. Ya. Kalau dia naik unta. Macam itulah. Ya. Jadi 4 kali Nabi umrah, sekali Nabi buat haji. Yang umrah 4 kali tadi, yang betul-betul jadi 3 sahaja. Sebab umrah kali pertama tahun yang ke-6 ya tidak dapat dilaksanakan kerana terhalang. Ya, sebab tu ada perjanjian Hudaibiyah. Okey, ada lain silakan. Ustaz. Ya. Saya nak tanya, dulu masa saya buat haji, so dalam trip tu kita ada pergi ziarah ke Taif. So bila kita ziarah ke Taif, kita kena buat apa tu? Tawawida ke Ustaz? Ya, tawawada kena. Oh, sebab saya tak buat. Tapi bila dah balik Malaysia, mungkin Baru lepas 2-3 tahun ke 4-5 tahun macam tu, baru saya bayar dam.
Oh, sebenarnya ialah sebab dia bukanlah sampai peringkat kena qada dam tu, ya. Sebab sebahagian menyebut dia lebih kepada akhlak kita terhadap apa ni Baitullahil Haram. Nak keluar untuk jarak lebih daripada 2 marhalah kan, sebab 2 marhalah 81 km, sebab satu marhalah 40.5 kan. 2 marhalah 81 km. Sedangkan jarak ke Taif tu lebih kurang 96 km. 96 maknanya 60 batu kan, ya. Jadi bila 60 batu dia lebih kurang 96 km, mana dah lebih daripada 2 marhalah lah. Dari segi adabnya, ya, dia tidaklah sampai berdosa tu, tak. Ya, tapi tak apalah, kalau dah bayarlah, tak ada isu pun, ya. Sebab kalau dia tak jadi bayar dam pun dia jadi sedekah. Jadi tak ada isu lah, jangan bimbang lah. Ya, cuma macam tadilah, adab tu kita kena jaga. Sebab adab tu, ya, bila kita beradab dengan Kaabah tu, bila kita nak keluar, kita tawaf wada', bila kita datang, kita tawaf qudum. Melainkan orang yang pergi ke Taif tu, bila dia balik, dia lalu tempat miqat kan, Qarnu Manazil, dia buat umrah. Kalau buat umrah, tawaf tu dah masuk dalam pakej umrah tu lah. Tapi kalau dia tak nak buat, maknanya dia balik, kalau boleh memang jangan tinggalkan tawaf qudum, tawaf selamat datang. Pasal dah keluar wada', balik dengan tawaf qudum, patutnya lah. Tapi tidaklah sampai ke peringkat kena dam tu. Kebanyakan para ulama, Ustaz yakin tidaklah. Memang ada pendapat yang kata kena dam juga. Ya, tapi kalau Ustaz ambil pandangannya lebih ringan lah, ya, kita kata. Ya, tidaklah sampai kena dam. Cuma adab kita lah. Dan adab ni walaupun nampak bukan hukum, ya, tetapi dia benda yang penting. Adab ni. Ya, macam kita selalu kita sebut, ya. Kita kata haram ke Ustaz? Ya, tak haram, ya. Batal ke? Kita kata tak batal. Tapi kalau macam tu tak ada isu lah, ya. Tapi sebab dia masuk kategori akhlak, kita kena ambil kira juga. Ya, kerana akhlak tu satu komponen besar dalam Islam. Selain daripada akidah, selain daripada syariah, dia ada akhlak. Macam kita belajar ni lah. Ya, dia bukan cerita halal haram, bukan cerita sah batal, tetapi dia menyebabkan mudah-mudahan ya turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila dia berakhlak tu, ya, rahmat Allah tu turun, ya. Hukum itu bab dosa pahala, batal dan sah batal. Tapi kalau akhlak tu sesuatu yang kadang-kadang spiritual sifat dia. Kita tak nampak. Ya, kita tak nampak kan, ya, macam mana kita kata, ya, macam kita makan lah, ya, walaupun boleh apa kita panggil, ya, kita boleh makan benda-benda yang berbau contoh, ya, tak ada masalah, ya. Cuma kalau tak makan lagi bagus, especially kalau nak solat, ya. Kalau tak solat tu lain cerita, ya. Cuma kalau nak makan juga dari segi adabnya kena gosok gigi, ya. Bersugi tu ataupun gosok gigi tu dia bukan hukum sah batal. Kalau mulut berbau pun sembahyang sah. Tapi dari segi adab dia. Ya, sebab kita nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kita sembahyang berjamaah, ada orang sebelah kiri sebelah kanan. Penting tak adab tu? Jawapannya penting. Walaupun dia tidak membatalkan solat. Dia bukan hukum saja. Sebab tu dalam Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya consideration bukan hukum semata-mata. Ya, bukan syariah semata-mata, tetapi dia juga, ya, dia go beyond syariah. Maknanya kita panggil akhlak. Akhlak kena jaga. Ya, the best that we can do. Ya, okay, Datin Lin? So Ustaz, dam tu adakah kita kena buat di Mekah saja ke atau boleh kita buat di Malaysia juga? Boleh, macam tadi. Macam tadilah kan? Tanya tadi, samalah. So boleh either Mekah atau dekat Malaysia jugalah kan? Cuma afdal buat di sana lah, afdal. Memang ada pandangan yang kata tak boleh buat tempat lain, mesti buat di Mekah. Memang ada pandangan tu. Ya. Cuma kalau Ustaz ambil pendapat afdalnya di Mekah, sebab di Mekah tu, ya, sembahyang diganda. Jadi 100,000 kali ganda. Sebab tu orang berebut nak puasa kat sana kan, nak sedekah, ya. Jadi kalau korban pun, sebab tu tiap-tiap tahun kan ada banyak pakej yang kata siapa nak korban di Mekah kan. Itulah ceritanya. Cuma kita tak tahu dia betul-betul korban di Mekah ataupun di luar Mekah. Itu isunya. Betul ke dia buat dalam Mekah? Kalau dibuat dalam Mekah, dapatlah gandaan tadi. Tapi kalau dia buat di luar Mekah, kalau dia buat di mana? Contoh, tanah haram lagi kan. Kalau dia buat di Mina, okey. Ya. Tapi kalau dia dibuat di Arafah tanah halal. Dia tak dapat. Ya. Jadi kita kena tanya betul-betul company, agensi yang buat tu, kita kena tanya dia. Ini betul-betul buat di Mekah. Maksudnya di Mekah tu di Mina. Ya, ataupun kawasan-kawasan lain. Tapi dalam tanah haram. Kalau dalam tanah haram, okey.
Even dekat Madinah, ya. Tapi orang mesti nak buat di Mekah juga. Jadi afdal tetap di Mekah. Ya, walaupun di tempat lain sebahagian kata harus boleh buat, tapi afdal tetap di Mekah. Ya, mungkin belanja dia lebih sikit kan. Sebab kalau kita kata 500 rial dah tentulah ya lebih besar daripada 500 ringgit, ya. Macam tu contoh dia. Itu kalau ustaz boleh buat perbandingan lah. Afdal tetap di Mekah. Bagus tuan-tuan, ya. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada lain tuan-tuan silakan kalau ada ustaz bantu. Ada? Tak ada? Soalan lain? Silakan. Kalau nak baca ni panjang tuan-tuan ya. Panjang lagi ya. Di cerita kedatangan Abu Busair tadi. Kalau tak ada, Ustaz nak clearkan ya bab yang berkaitan dengan solat sunat tu. Ya, Ustaz rasa banyak ada tuan-tuan yang tanya balik kepada Ustaz ya soalan tentang solat yang boleh dijamak ya, dia punya niat tu. Ustaz bagi tahu sekali lagi ya, solat ni tak boleh jamak niat. Macam puasa tak boleh jamak niat. Ya. Yang boleh jamak niat ni ialah mandi janabah. Mandi janabah tu boleh. Ya, contoh kalau orang Melayu lah. Ya, aku nak mandi janabah, at the same time nak mandi juga sunat apa? Nak mandi membersihkan diri untuk sembahyang Jumaat. Tu boleh gabung. Ya, itu boleh gabung tuan-tuan. Ya, untuk haji boleh gabung. Ya, macam Nabi buat haji qiran. Ya, Nabi niat untuk buat haji, at the same time Nabi buat untuk umrah. Itu boleh tuan-tuan. Tapi solat kita ya tak boleh double intention. Ya. Maknanya kalau kita ambil wuduk masuk masjid, ya, ambil wuduk masuk masjid. Tuan-tuan kena niat apa? Niat tahiyatul masjid ataupun niat wuduk. Dua-dua boleh. Tuan-tuan pilih salah satu, ya. Tetapi tuan-tuan dapat 2 pahala. Pasal kalau kita baru ambil wuduk, solat yang kita buat immediately lepas ambil wuduk itu dipanggil solat sunat wuduk. Ya, dan solat sunat wuduk tak payah niat. Ya, dia tak perlu niat, ya, kerana dia termasuk solat mutlak. Solat mutlak ya adalah solat sunat yang tidak perlu niat. Tuan-tuan kat takbir je Allahu Akbar, dia sudah mencapai ya matlamat dia. Maknanya tak ada niat pun. Allahu Akbar. Tak ada niat pun, ya. Tapi lepas ambil wuduk, dapat tak solat sunat wuduk? Dapat. Kerana kita masuk masjid, ya, kita ambil wuduk terus masuk masjid dan itulah solat sunat pertama yang kita buat selepas masuk masjid. Dapat tak pahala solat sunat tahiyatul masjid? Dapat. Walaupun tak niat, tak ada masalah. Ya. Kerana dia solat sunat mutlak. Tetapi solat ya kita perlu gabung tak niat? Tak perlu gabung. Tuan-tuan kat takbir je Allahu Akbar. Dapat pahala tahiyatul masjid dan dapat pahala solat sunat wuduk. Ya, mana ada kita gabung niat? Kita tak gabung niat. Tapi dapat tak dua-dua solat? Dapat. Yang digabung tu ialah apa? Ya, pahala je dapat dua-dua. Tapi intentionnya tak perlu. Saja aku sembahyang sunat wuduk dan sembahyang sunat tahiyatul masjid kerana Allah, tak payah. Kerana dia solat sunat yang mutlak. Tuan-tuan kena faham. Yang kena niat, ya, niat tu lintasan hati, ya, pada hati je. Itu adalah solat sunat maksudah dipanggil. Ya, maksudah tu maknanya yang mesti diniatkan, yang dimaksudkan tu mesti kita niatkan. Contoh solat sunat duha. Ya, solat sunat duha. Solat sunat duha tuan-tuan kena niat. Solat qabliyah zuhur kena niat. Ya. Tapi boleh tak gabung? Dia punya amalan tu tergabung. Tetapi niat tak. Niat tuan-tuan solat duha je. Ustaz ajar contoh. Ya. Masuk masjid. Kita dah ambil wuduk kat rumah. Dah sembahyang sunat wuduk di rumah. Ya. Sebab memang nak keluar masjid, kita wuduk siap-siap. Jangan ambil wuduk di masjid. Kecuali batal. Ya, batal wuduk. Ya. Ustaz pun dah sembahyang sunat wuduk di rumah. Ya. Apa ni, start kereta pergi masjid. Sampai masjid parking. Ya. Bila kita sampai masjid tu, ya, apa ni, azan berkumandang contoh. Ya, azan berkumandang. Bila azan berkumandang, apa nak buat? Ya, contohnya. Kita pun ya nak masuk, bila masuk batal pula wuduk, terkentut contoh. Ustaz pun ambil wuduk. Ambil wuduk, ya, kemudian habis azan ustaz pun jawab ataupun jawab azan dulu selesai. Ya, sebab takut nanti masa kita wuduk kita tak sempat nak jawab azan. Jadi kalau boleh jawab azan sambil wuduk tak salah. Tapi kalau kita boleh habiskan lagi bagus. Habiskan azan, kita ambil wuduk. Bila ambil wuduk masuk masjid, ya, ini waktu qabliyah ni. Jadi ustaz nak sunat, nak niat solat apa ni wuduk tak perlu niat. Nak tahiyatul masjid tak perlu niat. Yang perlu niat apa? Qabliyah zuhur. Jadi ustaz angkat takbir Allahu Akbar, niat qabliyah zuhur. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Dapat tak wuduk? Solat sunat wuduk? Dapat. So 3 dalam 1. Tapi niatnya satu. You do not combine the intention. But you will get reward for the three of solat. Boleh tak tuan-tuan? Faham tak?
Haji Mak Syah dapat tak? Faham Ustaz. Saya pun masa soalan tanya tu, masa Mas Syitah tanya, saya pun rasa macam tu juga. Maksudnya kita buat satu tapi amalan tu merangkumi semua amalan-amalan macam Tiga tayatul dapat. masjid. Ya. Tapi bukan niatnya lah kan. Niat Satu. macam niat puasa ya. Ustaz bagi contoh tuan-tuan. Nanti Kak Mas Syitah tanya balik Ustaz. Ustaz bagi tahu clear. Apa dia ya? Apa ni, orang perempuan dia batal puasa ya kerana datang haid masa Ramadan. Jadi dia nak kena ganti pada bulan di luar Ramadan. Contoh ya, dia nak ganti dah. Ya. Jadi bila dia nak ganti ya, dia niat qada Ramadan lah. Walaupun dia apa kita panggil, walaupun dia buat tu pada hari Senin contoh. Ya, dia biasa buat hari Senin. Dia pilih hari Senin. Hari Senin tu pula ialah hari putih. Contohlah ya. Hari Senin tu 13 hari bulan ya, bulan Islam. Hari Senin. Tapi dia puasa hari Senin tu. Dia niat apa? Niat qada Ramadan. Sebab qada Ramadan kita kena niat kan. Tapi puasa sunat Isnin dia puasa sunat mutlak. Ya, 13, 14, 15 dia mutlak juga. Pasal 13, 14, 15 dia tak boleh buat hari lain. Dia mesti hari 13, 14, 15. Dia automatik je. Tetapi yang maksudah yang mana satu? Maksudah ialah yang kena niat yang mana satu? Apa ni, apa kita panggil? Ya, qada Ramadan tu. Jadi qada Ramadan dia niat yang dibuat pada hari Isnin dapat pahala sunat Isnin, dan oleh kerana jatuh pada 13, 14, 15 dapat juga ya pahala puasa pada hari putih. Tapi niatnya boleh gabung, tak perlu. Niatnya adalah niat yang maksudah. Maksudah yang mana? Yang puasa Ramadan. Kalau solat tadi yang maksudah yang mana? Sembahyang duha. Tapi dapat juga tahiyatul masjid dan dapat juga wuduk. Sembahyang qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Ya, niat qabliyah tetapi dapat juga tahiyatul masjid dan apa ni, wuduk sebagai contoh. Ya, clear lah tuan-tuan. Ya, boleh dapat 3 dalam 1. Ya. Lepas pada solat tu kata duha kan? Solat duha. Ya, dia solat duha selesai 2 rakaat ya. Waktu tu belum masuk zuhur lagi. Dia datang awal 12.30 dia datang. Ya, zuhur pukul 1 ya. Jadi dia habis 2 rakaat. Dia pun angkat tangan lepas solat. Ya, dia pun sampaikan hajat dia. Ya Allah, ya aku sembahyang ni ya kerana aku ada hajat, ya Allah. Ya aku nak benda ni, nak benda ni. Dan dia pun istikharah. Ya, dia pun doa. Sebab istikharah dan hajat tu pada doanya. Ya. Jadi kita doa, ya Allah, ya aku dapat 2 offer ni. Ya, untuk apa kita panggil ya, aku nak beli rumah ya, tapi dapat 2 offer. Dua-dua kawasan bagus, tapi aku nak pilih satu aje. Tak ada duit nak beli 2, nak beli satu aje. Jadi yang mana satu tempat? Kita istikharah, serah pada Allah untuk buat decision ya untuk kita. So dia jadi tak istikharah? Dia jadi tuan-tuan. Sebab istikharah tu ya adalah apa, istikharah pada doanya. Pada doa dia. Ya, boleh sembahyang biasa boleh. Ya, sembahyang mutlak saja. Tapi doa itulah yang menyebabkan dia jadi istikharah. Jadi dah berapa dah tuan-tuan? Ya, boleh 4 dalam 1 dah. Ya, dan semua solat ni adalah hajat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tuan-tuan nak bimbang? Niat satu aja. Niat apa tadi? Ya, niat adalah niat qabliyah zuhur atau qabliyah subuh, ya, ataupun niat duha. Duha lah yang senang. Pasal qabliyah subuh dan qabliyah zuhur ni kita nak cepat kan, nak kejar sembahyang tu. Jadi mungkin tak sempat nak doa lama ya. Tapi kalau duha datang awal, okey, clear tuan-tuan. Kita ada majlis contoh ya, kita datang. Ya, dan bila kita datang tu waktu duha. Oh, waktu duha ni you have the apa kita panggil ya, kita ada dia punya masa yang banyak. Ya, you have the luxury of time. Memanglah duha panjang. Ya, kalau qabliyah zuhur, qabliyah subuh masanya limited. Ya, you don't have the luxury of time. Tapi kalau duha boleh. Ya, apa lagi tuan-tuan? Kalau macam tu okey. Kerana tuan-tuan tidak menjamakkan niat, ya, tetapi still dapat memenuhi syarat tadi. Duha dapat, ya. Qabliyah apa tadi kita panggil, ya, wuduk dapat. Kemudian apa lagi, ya? Solat sunat tahiyatul masjid dapat. Kita akhiri pula ujung tu dengan istikharahnya. Doa apa? Doa duha kita baca. Ya, doa istikharah pun baca. Ya, ada hajat pada Allah pun baca. Mudah-mudahan semua tu dapat tuan-tuan. Tapi intention tetap satu, tidak dijamakkan. Yang tu sebab Nabi pun tak pernah tunjuk, sahabat pun tak pernah tunjuk. Ya, walaupun adalah pendapat-pendapat tertentu kan, ya, tapi macam tadilah, solat sunat ni kita pecahkan pada 2. Satu solat mutlak yang tak perlu diniatkan secara khusus, tetapi ada juga solat yang diniatkan secara khusus. Contoh qabliyah, ba'diyah, solat duha, ya.
Apa kita panggil solat-solat sunat ni, yang contoh solat sunat gerhana contoh, tu memang clear lah tuan-tuan. Ya, yang kita tak boleh gabungkan dengan solat sunat lain lah. Ya, sebab dia punya tata cara perlakuannya berbeza. Ya, sebab solat gerhana ni dia ada 2 kali rukuk dalam satu rakaat, 2 kali rukuk dan 2 kali Fatihah, 2 kali baca surah, jadi lain. Ya, macam kita kata solat jenazah, mana boleh gabung dengan solat sunat yang lain. Tuan-tuan masuk masjid, ya, tuan-tuan kena bezakanlah solat duha dengan solat jenazah, ya, sebab dua-dua tu solat yang berbentuk maksudah, yang kena diniatkan, ya, dengan perlakuan yang berbeza. Macam itulah tuan-tuan. Okey, ada apa sebelum kita tamat? Pukul 11 dah. Tak nak tanya, okeylah. Sekadar tu, terima kasih kepada semua. Haji Nazri, Haji Mak Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Khairan. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wah.